Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah pembentangan media yang dibuat untuk kursus pengantar komunikasi SCCA 1013 yang bertajuk Komunikasi Pengstrukturan. Pembentangan media ini dibuat oleh kumpulan 3 yang diwakili oleh Muhammad Hasli bin Alias 295810, Muhammad Shibli bin Abdul Rahman 296480, Muhammad Muhzi bin Muhammad Nur 296476, Muhammad Faizal bin Abdul Aziz 296490 dan Muhammad Ezak Daniel bin Muhammad Kasim 296402. Pembentangan media ini juga dibuat untuk rujukan pensyarah UUM PACE Dr. Muhammad Nur Najmi bin Nuji. Komunikasi pengstrukturan adalah sangat penting di dalam sesebuah organisasi seperti organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah penting untuk pembangunan manusia. Ia berbeza dengan organisasi yang lain. Persekolahan hanyalah satu kaedah penyampaian pendidikan, sedangkan pendidikan meliputi keseluruhan proses pembelajaran manusia yang melaluinya maklumat dihantar, fakulti diajar dan pelbagai kebolehan diperolehi. Seperti fungsi pengetua yang merupakan faktor penting dalam menentukan taraf pendidikan atau kualiti pendidikan bagi menghasilkan sekolah yang cemerlang dan mempunyai pemimpin yang baik dapat memberi impak yang besar kepada guru-guru di bawah seliaan pengetua. Pemimpin yang baik dan berkaliber haruslah mempunyai amalan komunikasi yang baik dan berkesan terhadap guru-guru dan juga pelajar. Bujel, Chandra 2021. Definisi komunikasi pengstrukturan seperti yang dicipta oleh John G. Bennett dan kumpulan penyelidiknya ialah strategi untuk memperincikan teknik komunikasi untuk meningkatkan kefahaman dan hubungan interpersonal. Sebagai contoh, format yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan kejelasan dan fokus apabila menyampaikan maklumat dan mengadakan mesyuarat pasukan. Amalan komunikasi struktur. Yang pertama, niat. Yang kedua, pembentangan. Yang ketiga, siasatan. Yang keempat, tindak balas metrik. Yang kelima, perbincangan. Dan yang keenam, sudut pandangan. Definisi struktur komunikasi di dalam sektor pendidikan. Dalam buku Human Communication, Tubb and Moss 2008 menyatakan bahawa gaya komunikasi pengstrukturan merujuk kepada seseorang yang menggunakan mesej bertulis atau lisan untuk mewujudkan struktur organisasi, jadual tugas dan kerja serta arahan yang mesti diikuti. Baiklah, berikut merupakan hasil temubual bersama pengetua. Soalan yang dilontarkan kepada pengetua ialah, apakah pandangan Tuan Pengetua mengenai komunikasi pengstrukturan? Beliau menjawab, komunikasi pengstrukturan amat penting dalam sesebuah organisasi, lebih-lebih lagi organisasi pendidikan. Ini kerana saya mempunyai kaki tangan yang termasuk daripada guru-guru dan staf sokongan yang memerlukan visi, misi dan arahan yang jelas bagi mencapai objektif dan matlamat sekolah. Oleh itu, amalan komunikasi pengstrukturan amatlah penting bagi kaki tangan sekolah memahami dan seterusnya patuh akan setiap arahan yang diberikan. Seterusnya, hasil temubual guru-guru berkenaan mengenai komunikasi pengstrukturan. Berdasarkan temubual, dalam kalangan guru-guru juga turut bersetuju bahawa pengetua mempengaruhi para guru untuk mematuhi peraturan sedia ada. Sudah seharusnya pengetua membuat keputusan yang dirasakan selaras dengan etika perguruan demi menjaga profesionalisme sebagai warga pendidik dalam mendidik anak bangsa. Guru-guru juga turut bersetuju bahawa pengetua mempengaruhi para guru untuk mematuhi peraturan sedia ada dan sudah seharusnya pengetua membuat keputusan yang dirasakan selaras dengan etika perguruan demi menjaga profesionalisme sebagai warga pendidik dalam mendidik anak bangsa. Berikut adalah kesan amalan pengstrukturan terhadap pencapaian organisasi pendidikan. Yang pertama, menjadikan maklumat yang disampaikan lebih jelas. Yang kedua, komunikasi dan informasi yang lebih ringkas dan padat. Yang ketiga, konsep idea yang lebih tersusun. Yang keempat, membantu dalam membuat keputusan yang bijak. Seterusnya, cadangan bagi mempertingkatkan lagi amalan pengstrukturan dalam organisasi pendidikan.
Yang pertama, memilih saluran komunikasi yang terbaik. Kedua, mengenal pasti komponen atau data penting. Ketiga, menggunakan strategi mendengar secara aktif. Keempat, mencatat mesej ringkas semasa perbincangan. Rumusan kesimpulannya, dengan penggunaan amalan komunikasi penstrukturan menyebabkan kedudukan pengetua sebagai tokoh utama dalam struktur sekolah dapat membantu untuk memperbarui dan melonjakkan prestasi sekolah dan guru-guru, khususnya dari segi akademik dan aktiviti kurikulum. Di sini kami sertakan kali sumber rujukan tugas dari kumpulan 3. Sekian, terima kasih.